Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda saudara Asyiqa, saudara Muhammad Hamzah, Abdil, saudara Azrul Jalil. Waalaikumsalam, saudara Zamari LC. Terima kasih sahabat malam bersama dengan saya. Saudara Madam K, begitu juga Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Zaidi, saudara Zizi Muhammad, saudara Zainuddin Mat, begitu juga Tuan Haji Makmur. Apa khabar Tuan Haji? Tuan Haji Azhar, Abdul Manap, saudara Ilyas Muhammad, saudara Syahal Ibrahim, saudara Syirik Syahrani dari Bandar Muazzam Shah Pahang, Cik Mohaini, saudara Yang King, Fazimit, apa khabar? Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara Abu Samah dari Bandar Bukit Puchung 2. Terima kasih. Saudara Ahmad Mab, Puan Hasnah Jaafar, saudara Anwar Mahmud. Terima kasih. Saudara Elias Mahmad, saudara Derani Osman, selamat malam. Begitu juga Nur Azman dari Pokok Sena, Kedah. Saudara Puan Syamsuddin dari Muar, Johor, Ibjah. Begitu juga Agus Salim, Muhammad Raimi, Mat Siddiq, saudara Richard Bakri, saudara Kamarudin Mat Haris dari Jasin, Melaka. Saudara Abdullah Majid, Hafiz Hazara, Abdul Rahman dari Labuan, Labuan Sabah, saudara Wahab Muhammad dari Singapura, Puan Nur Maria, saudara Nordin Din, saudara Mak Rizal, Rizal, saudara Abu Seman, kita juga saudara Sobri, saudara Syahar, saudara Kamar Zaman, saudara Syariman bin Mat Yusof, saudara Azman, saudara Said Hassan, Said Agil. Apa khabar saudara? Saudara Rani Salamah dari Sri Iskandar Perak, Muhammad Yusof Bang Cop, saudara Mak Ajim, saudara Jamaliah Sabian, Pak Chu dari Langkap Perak, Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, saudara Azmi Omar dari Mindef, saudara Hanan Nur, itu juga saudara Muhammad Harmi, saudara Nur Zaini Sulaiman, Kamariah Osman, salam pencerahan dari Kuala Pilah Negeri Sembilan, saudara Rashid Abdul Ghani dari Kuala Terengganu, Puan Jimilah Sabian, saudara saudara Awang Mayan, saudara Rafi'i Kelapa Muda, saudara Umi Kalsum, salam cinta damai. Tuan Haji Makmur, waalaikumsalam. Saudara Cik Nurlia, begitu juga Mak Rejab dari Nibung Tebal katanya. Saudara Mat Rizal dari Pontian. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara, banyak berita-berita yang perlu kita bicarakan malam ini. Hari ini hari Ahad saudara, tanggal 23 Julai, hari yang ke-1221. Artinya sudah 1221, virus itu masih melanda negara kita, belum ada usainya saudara. Dan kita mengharapkan agar warga kita sentiasalah menjaga kesihatan. Saudara Helmi dari Paya Redan, Melaka saudara. Kita masuk segmen e-commerce dulu ya. Saudara bin Haji Asyad, waalaikumsalam. Saudara Nosiah Idris, saudara Jaharudin. Saudara, kalau anda punya produk untuk saya wawarkan, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar memasarkan setangih albakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dinding manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Anda juga jangan lupa makanan kegemaran saya itu popiah sira Lady Maria. Boleh boleh dipesan melalui saudara Nizam di talian 0194351203. Itulah seketika dalam segmen e-commerce saudara. Saudara, saya harus memberi penjelasan. Dari awal tadi sekitar jam 8 malam tadi saudara, banyak saya terima kiriman macam-macam berhubung tentang kedudukan kesihatan Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Jaminan Haiwan Pengguna Datuk Seri Saluddin Ayub. Macam-macam lah cerita. Ada yang katakan bahawa kononnya pihak keluarganya bersetuju agar ditarik
ini oksigen dan sebagainya. Macam-macam cerita, saudara. Saya ingin menjelaskan, saudara, apa-apa pun kita kena tunggulah kenyataan resmi. Sebab menurut saudara Syakirin Husnal, iaitu selaku Siswa Akbar kepada Yang Berhormat Datuk Seri Salihuddin, beliau masih berada di Alor-Star selaku Siswa Akbar kepada Yang Berhormat Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Salihuddin Ayub. Katanya berhentilah daripada menyebarkan berita-berita yang tak betul. Katanya saat ini jantungnya masih berfungsi, masih bernapas, dan beliau masih lagi berada dalam unit rawatan rapi di Hospital Surabaya di Alor-Star. Ya, saudara, saya haraplah teman-teman kita dengar pun tunggu dululah, tunggu kenyataan resmi. Sebab kabarnya pukul 9 tadi doktor sudah pun bekerja ke hospital untuk melihat, untuk mengesahkan sebagainya. Jadi saya mengharapkan jangan sesekali kita menyebarkan berita-berita yang tak sahih. Sikit saja dah satu Malaysia. Sebab memanglah sekarang ini dunia begitu mudah untuk mendapat berita-berita. Sekarang ni segala-galanya di hujung jari maklumatnya, saudara. Cuma berhati-hati dalam kita menyebarkan satu berita itu, saudara. Ini kadang-kadang berita tergempar, saudara. Saya pun terkejut juga tadi, saudara. Usai solat tadi saya tengok, alamak, astagfirullahalazim. Saya pun sempat juga mendoakan. Semoga kalau beliau sedang lagi dirawat, dan kita berdoalah supaya kesihatannya pulih. Tapi tak tahulah. Menurut pada saudara Syakirin Husnal, dia hantar pada saya, dia kata dalam bahasa Inggeris, dia stop kepada teman-teman media, teman-teman rakan-rakan media. Dia kata stop spreading and trusting the rumours. Jadi berhentilah daripada menyebarkan dan juga mempercayai berita-berita yang belum sahih. Kerana sekarang ini Yang Berhormat Datuk Seri Salihuddin Ayub is literally still breathing, masih lagi bernapas. His heart is still functioning. Jantungnya masih lagi berfungsi. He is currently in ICU, masih lagi berada dalam unit rawatan rapi di hospital. Kalau ada apa-apa pun, katanya, if there's any new update, you'll be the first to get it from me. Itu kenyataan daripada saudara Syakirin Husnal selaku Siswa Akbar. Sabar, saudara. Sebab itu saya selalu mengingatkan teman-teman, jangan kita menyebarkan berita-berita yang belum sahih lagi. Saudara? Baik, saudara, kita teruskan pencerahan kita malam ini dalam segmen Naluri Kehidupan. Sebenarnya, saudara, saya ingin memetik daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda, apabila satu tugasan diberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kebinasaan. Jadi, begitulah maksud hadis baginda Rasulullah. Dan kadang-kadang orang bertanya, siapakah yang bukan ahlinya? Dan apakah pula kebinasaan yang bakal berlaku? Jadi, sebenarnya persoalan ini, saudara, kadang-kadang ada kalanya agak kritikal, saudara. Kerana banyak berlaku bagaimana keruntuhan bangunan, dan juga begitu juga soal-soal yang berhubung kait soal kefahaman, soal anutan dan sebagainya. Malahan kadang-kadang keruntuhan akhlak juga, masalah masyarakat dikaitkan juga dengan pimpinan. Jadi begitulah sekarang, saudara, kadang-kadang tanah runtuh, ataupun jambatan yang retak dan patah, lebur raya, kebocoran siling bangunan. Malahan, saudara, ramai yang bukan ahlinya, orang yang betul-betul bukan pakar dalam bidang pembangunan, mereka yang membina jambatan, membina bangunan, akhirnya runtuh. Itulah dimaksudkan juga sebahagian daripada maksud hadis sebut, saya. Jadi kekuatan dalam konteks ini ialah ilmu dan kepakaran. Manakala amanah ialah soal keikhlasan, kejujuran dan ketulusan. Jadi individu yang memenuhi dua syarat inilah yang dikatakan ahli dalam bidangnya. Dia pakar dalam satu bidang dan juga imannya kukuh. Jadi kalau lebur raya atau siling bocor, itu menunjukkan sama ada pengusaha ataupun jurutera, arkiteknya, juru ukur bahan atau kontraktor yang melaksanakan projek tersebut tidak mempunyai sifat al-qawi, yakni kurang ilmu atau kebakaran. Ataupun mereka bukan al-amin kerana kurang amanah apabila berlakunya rasuah atau penyelewengan secara senyap-senyap. Ialah bahan itu sepatutnya bernilai harga RM10 dinaikkan sampai RM20, RM30. Katanya kualitinya sebegitu, sedangkan tak begitu, saudara. Jadi kerana itu kita harus berusahalah untuk melahirkan orang yang jujur. Kerana, saudara, untuk melahirkan orang yang jujur bukan mudah. Lebih sukar berbanding melahirkan orang yang bijak. Bijak saja belum pasti mereka jujur. Jadi kebijaksanaan boleh diukur dengan kelulusan, tapi sikap amanah itulah begitu maknawi sifatnya, saudara. Ingat, saudara,
Dia mesti pakar, dia mesti jujur dan beramanah. Itulah pemimpin yang harus kita cari. Kalau kita salah cari orang, maka tunggulah kemusnahan. Itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, saudara. Itu hanya sekadar pandangan, saudara. Tak lebih daripada itu. Kita masuk segmen mutara kata, saudara. Kerana teman saya menghantar kiriman, nama tak ada. Saya tengok cantik juga dia punya kiriman mutara katanya. Katanya, berusahalah. Saudara, berusahalah untuk bersikap rahmah dan baik kepada orang. Nescaya orang akan senang berbicara dan berurusan denganmu. Jadi kalau kita bercakap dengan orang dengan baik, dengan lemah lembut, tak ada menengking, tak ada sombong, tak ada riak, saudara, tak ada wujud, pastilah orang senang dengan kita. Dan paling penting sekali, sedekahkanlah juga senyuman. Itu paling penting, saudara. Jadi soal tentang apa yang berlaku di Al-Usta Hospital Surabaya, kita tunggu-tunggulah. Kita dalam keadaan begitu, kita berdoa lah, saudara. Kita lebih baik mendoakan kesihatan teman-teman, pemimpin kita, daripada mendoa atau bercerita yang bukan-bukan, saudara. Ini saya ingin memberi penjelasan. Ada apa-apa pun, tunggulah kenyataan resmi daripada mereka yang bertanggungjawab, yang benar-benar mempunyai otoriti, saudara. Baik, saudara, hidup diteruskan. Kita masuk segmen pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil dari Perlis menghantar kiriman. Katanya hari ini, di pasar malam Pekan Marang, beli lepat digerai Kak Senah. Kisah silam harus dikenang, baru dapat menentu arah. Jadi di sinilah letaknya saya katakan, kadang-kadang kita kena tahu sejarah silam. Berkali-kali saya jelaskan kepada teman, Al-Quran sendiri, 1/3 daripada Al-Quran itu mengandungi sejarah. Jadi kita wajib, sewajarnya kita mengetahui, mempelajari sejarah silam. Baru boleh kita menentukan arah kehidupan kita, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, sup tulang rusuk, makan di gerai baharum. Orang hati busuk, fikir dirinya harum. Itu masalahnya dunia ni, saudara. Dia mempunyai perkiraan atau hatinya busuk, tapi dia merasakan dirinya saja yang harum semerbak orang yang baik. Terima kasih Pak Nazir. Cantik pantun hari ini, saudara. Baik, kita harus mengingatkan pimpinan negara, saudara, bahawa mereka janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, saudara. Mesti ada tata kelola yang baik. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, saya harap agar anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, serta anda masukkan dalam mana-mana channel dalam media sosial. Terpulang pada anda. Saya tak marah, tetapi anda harus bertanggungjawab, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Perlu saya jelaskan lagi, saudara, ini adalah pencerahan politik, bermatlamatkan sekadar memberi informasi, tak lebih daripada itu, saudara. Dan bila saya memberi pandangan, kita mesti memegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau anda setuju, alhamdulillah. Tak setuju pun tak mengapa, tak ada masalah. Seandainya anda nak menyantun, nak membalas kritikan atau pandangan saya, tak ada masalah. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik, saudara. Sebab kita bahasa menunjukkan bangsa, saudara. Kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap masalah secara harmonis, ya. Saudara Syahri, saudara Zainal Muhammad Mat Ali, ya, saudara Awaludin, ya, saudara Cik Dong, begitu juga saudara Arifin Abdul Halim, saudara Nilawati, Jamaliah Sabian. Dia kata surah Al-Kahfi contoh pemimpin yang baik. Kata Zulkarnain, ya, saudara Marhakim, Waalaikumsalam, saudara Puan Rubiah Husin. Itu juga saudara Mat Kelana, Waalaikumsalam. Moga semua sihat walafiat, saudara. Ya, Pop Mat, salam. Ada update terkini tentang Yang Mat Saludin. Saat ini belum ada penjelasannya, Pop Mat, tapi menurut ketua Susah Akhbarnya, masih lagi dalam rawatan. Jantungnya masih berfungsi. Sabar, saudara. Dan kita sama-sama berdoalah untuk kebaikannya, saudara. Baik, saudara. Ini berita tentang kesihatan. Memanglah awal-awalnya saya selalu memberi peringatan dan berita, sebab katanya sekarang ni sejumlah 45 kes kematian akibat demam denggi, dengan jumlah kumulatif sudah pun sebanyak 63,966 kes demam itu direkodkan dalam tempoh Januari hingga pertengahan bulan Julai tahun ini. Demikian menurut kenyataan daripada Menteri Kesihatan
Dr. Zaliha Mustafa. Katanya jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara berbanding tempoh yang sama tahun lalu, iaitu sebanyak 136.8% bagi jumlah kematian, manakala peningkatan sebanyak 129.9% bagi kumulatif kes. Kerti secara kes demam denggi ini semakin merebak. Dan cara terbaik, kalau kawasan rumah anda tu ada tempat-tempat boleh pembiakan nyamuk, hapuskanlah. Jika anda rasa demam, segera jumpa dengan pihak berwajib. Saudara Azinuddin, soalnya kenapa Dun Dusun Tua kerusi menang diserah kepada UMNO? Apa masalahnya? UMNO sekarang dalam ikatan perpaduan. Jangan nak marah. Sebab semua kursi-kursi yang dipertandingkan, sekejap lagi saya akan ulas, saudara. Bagi saya, semua itu telah dipersetujui oleh pimpinan. Dia tak perlulah kita ni, kadang-kadang kita rasa itu hak kita. Sedangkan pemimpin lebih tahu, lebih faham daripada kita. Dan kedudukan sekarang ni, walaupun menterinya masih lagi dalam keadaan kritikal di hospital, saudara. Namun, menurut Kementerian Perdagangan Negeri dan Kos Sara Hidup, katanya kementerian tersebut telah pun memperkenalkan jualan daging rahmah. Daging rahmah dijual dengan harga RM27 bagi setiap kilogram. Itu daging lembu tempatan. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Fauziah Saleh, buat permulaan pelaksanaan jualan bagi daging rahmah jauh lebih murah berbanding harga pasaran itu dijalankan di 3 negeri, iaitu di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Artinya harga-harga daging di Perlis, Pulau Pinang dan Kedah adalah RM27 sekilo, saudara. Dan menerusi harga daging tempatan itu, rakyat dapatlah membeli atau menikmati daging segar dengan lebih murah berbanding pasaran itu RM38. Jauh tu harganya tu, 38 pada kalau dia turun RM11 tu. Dan ada juga kalau sampai peringkat RM41. Jadi tawaran harga RM27 itu adalah kolaborasi, iaitu cantuman antara pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dengan sebuah syarikat ternakan, iaitu Kaisa Farm. Kaisa Farm menternak lembu tempatan di ladang mereka di Cuping, di Perlis, saudara. Dan mereka menawarkan diskaun 15%, manakala pihak kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri memberi subsidi tambahan 15% lagi. Jadi katanya kita bolehlah menjual harga daging di pasaran dengan harga RM27 bagi 1 kilo. Itu di negeri pantai, di negeri utara lah, saudara. Moga segeralah sampai ke negeri sebelah belah tengah ini dan sebelah selatan. Sebab itu kata Fauziah, pihaknya sedang merancang untuk memperluaskan jualan daging di seluruh Malaysia bagi membolehkan lebih ramai rakyat menikmati daging segar. Daging segar sekarang lebih mahal daripada daging yang kita import. Kalaulah daging segar itu boleh dapat pada harga RM27-28, maka daging-daging yang kita import tentulah lebih murah lagi. Saudara, itu keadaannya. Saudara Pok Mat, dia kata jika semua ahli UMNO kembali bersama UMNO, tak mustahil pilihan raya negeri nanti calon UMNO boleh menang. Benar, gitulah kalau semua kembali dan menyantuni persoalan ini. Semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku beliau adalah merupakan antara aktivis di universiti. Jadi semalam beliau mengadakan pertemuan dengan gerakan mahasiswa di Universiti Melaya. Orang kata dulu Universiti Melaya inilah kubu tempat gerakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam urusan politiknya. Jadi beliau mengharapkan agar gerakan mahasiswa harus memanfaatkan kemudahan dan ruang yang disediakan kerajaan dalam usaha untuk memperjuangkan pelbagai isu berkaitan dengan pendidikan, rakyat dan negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri menyatakan kemudahan dan ruang yang tersedia ketika ini jauh lebih baik berbanding ketika beliau mengetuai gerakan mahasiswa satu ketika dahulu. Ini dulu saya memanglah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita hari ini, saya beliau adalah merupakan pemimpin gerakan mahasiswa. Jangan lupa sampai ke dalam juga dari sebagai gerakan mahasiswa dalam isu kemiskinan di Baling. Akhirnya beliau disimpan di bawah ISA di penjara Kemunting. Sebab itu beliau menyatakan bahawa sewaktu mengadakan himpunan komuniti mahasiswa Malaysia Madani sempena perkampungan Menara Gading Kebangsaan di Universiti Melaya semalam, saudara. Jadi beliau mengharapkan agar mahasiswa benar-benar prihatin dan begitu menyatakan kehendak hatinya ataupun, tapi tiap-tiap tu mestilah berilmu. Setiap sesuatu isu yang dibangkit oleh para mahasiswa mesti ada ilmunya. Bukan main lontar begitu saja katanya. Saudara,
dalam waktu yang sama pada hari ini nampaknya Yang Amat Perdana Menteri begitu serius. Beliau jelas waktu beliau berada di Gua Musang, dia hadir di sebuah acara di Gua Musang, Yang Amat Perdana Menteri mengingatkan agar semua kementerian serta agensi kerajaan yang sedia ada supaya memastikan setiap projek yang telah diumumkan oleh kerajaan mesti dilaksanakan dengan segera. Yang selaku Menteri Kewangan, beliau menyatakan pihaknya tidak mahu projek rakyat hanya sekadar diumum saja menjelang pilihan raya negeri tetapi tidak terlaksana seperti yang dijanjikan selepas musim pilihan raya. Itu keadaannya, dia kata jangan umum masa PRN saja. Lepas itu lupa. Saya tak mahu macam itu dan sebab itu saya minta semua agensi mesti memantau projek masing-masing. Mesti laksanakan projek yang diumumkan. Sekiranya berlaku kelewatan, ia perlu dimaklumkan kepada pihak berkaitan untuk tindakan lanjut. Itu kenyataan beliau semasa mengadakan hari program Sentuhan Kasih Desa peringkat negeri Kelantan di dataran Kesedar Paluh 2 di Gua Musang saja. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan semua itu termasuklah projek menambah baik jalan di kawasan perkampungan orang asli di Kelantan yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Ahmad Zahid Hamidi. Katanya beliau dengan ini katanya bahawa keprihatinan Datuk Seri Ahmad Zahid selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah terhadap kebajikan orang asli harus dipuji kerana memberi tumpuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh golongan tersebut. Sebab terdahulu Datuk Seri Ahmad Zahid telah pun dalam ucapannya mengumumkan peruntukan sejumlah 200 juta ringgit bagi projek menambah baik dan jalan melibatkan kawasan Kuala Betis Pos Bala dan Pos Balatim Kuala Betis, Pos Bihai di Gua Musang. Memanglah saudara, kalau saudara pergi ke kawasan perkampungan orang asli di Gua Musang, saya dah pergi dah saudara. Nak sampai ke satu kampung tu 4-5 jam saudara dan kena naik kenderaan 4-wheel, naik bukit, turun bukit, lopak, paya dan sebagainya. Dan sebab itulah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi mengumumkan peruntukan sejumlah 200 juta untuk membina atau membangunkan jalan-jalan supaya warga asli, mereka juga adalah rakyat kita. Mereka juga adalah warga yang perlu dibela. Keprihatinan pimpinan, saya rasa bagaimana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata kita harus anggap masalah orang asli adalah masalah kita. Keluarga orang asli adalah keluarga kita. Anak-anak orang asli adalah anak kita. Jadi kalau tidak puas hati dengan pelaksanaan yang kerajaan sedang lakukan, patutnya berilah cadangan untuk memperbaiki tahap kehidupan warga orang asli, keturunan asal. Mereka adalah warisan saudara yang kerana kemiskinan, tinggal dalam kawasan bukan di luar bandar saudara. Sebagiannya masih lagi dalam kawasan-kawasan yang hutan tebal. Ini bukan hanya di Semenanjung, ia juga termasuk kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak. Mereka juga perlu pembelaan sebagai manusiawi saudara. Kita tidak harus membataskan hubungan dengan mereka. Dalam waktu yang sama, nampak gaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia marah jugalah kali ini bila orang mengata itu dan ini. Dia kata kerajaan Kelantan sebenarnya, ini bercakap soal politik saudara, kerajaan Kelantan sebenarnya tidak mampu untuk membangunkan negeri tanpa bantuan kerajaan pusat. Begitu juga macam di negeri Perlis, saudara. Jadi beliau menasihatkan agar pemimpin kerajaan negeri Kelantan supaya tidaklah bercakap lebih-lebih. Kerana banyak bantuan daripada kerajaan pusat telah pun disalurkan ke negeri Kelantan. Jadi Kelantan tak mampu, katanya kena ada dukungan daripada kerajaan persekutuan. Beliau berkata ini perkara benar, bukan nak bercakap kerana politik, bukan kerana sombong, tidak. Macam di Perlis juga dia kata, kalau tiada bantuan daripada kerajaan persekutuan, nak bayar gaji kakitangan kerajaan negeri pun tak cukup. Tapi masalahnya katanya bila kerajaan dah bagi mereka projek, mereka kata kerajaan menipu. Kita bagi pandangan dan bercakap, mereka kata pandangan itu boleh bawa masuk neraka. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya mohonlah agar teman-teman, termasuklah ustaz-ustaz yang ada dalam PAS, tegurlah mereka. Jangan asyik nak menghukum orang saja. Itu keadaannya saudara. Nampak gayanya Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan kekecewaan beliau terhadap pimpinan yang asyik cari kesalahan. Apa lagi? Tak cukup. Saya dengar tadi ucapannya saudara waktu di Kelantan. Dia kata bila tak cukup wang untuk membangunkan atau membaiki
taraf kehidupan, terutama bekalan air dan sebagainya. Datang ke Kuala Lumpur, tak ada masalah, berunding dengan baik. Tambahan pula, Menteri Besar Kelantan itu adalah teman karibnya dalam Angkatan Belia Islam dulu, ABIM. Banyak orang tak tahu, Datuk Muhammad Yaakob ni dulu adalah teman seperjuangan bersama dengan beliau. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun memang dia dah rapat dengan pemimpin-pemimpin Kelantan macam Tuan Guru Nik Aziz, saudara. Begitu juga beberapa pemimpin yang terdahulu. Cuma sekarang ni nampak gayanya hanya kerana politik, beliau diserang sebegitu hebat. Terpulanglah pada anda semua untuk menilainya. Sebab itu dia kata, dalam keadaan sekarang, apa yang diminta? Tak cukup buang, beliau sebagai Menteri Kewangan, Kerajaan Persekutuan, memikirkan untuk kepentingan rakyat. Segera diluluskan. Tapi bila dilulus, mereka maki saya. Bila kita bagi pandangan, nak masuk neraka. Itu saya nampak ada kekecewaan sedikit lah. Kenapa jadi begitu, saudara? Yang penting saya selalu mengatakan, mengingatkan teman-teman, yang penting adalah rakyat. Rakyat harus didahulukan, bukan perasaan kita, saudara. Itu yang saya lihat dan saya dapat rasakan bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri menzahirkan kekecewaannya terhadap sikap orang politik yang hanya mencari kesalahan. Lain tak ada cari kesalahan. Dia kata kalau tak betul, bagilah pandangan. Bukan hanya melontarkan kata-kata yang kadang-kadang berbau fitnah. Dia menjelaskan panjang lebar juga sana tadi. Saya malas saya nak ulas benda begitu sebab semua orang boleh dapat dengar ucapannya dalam media sosial. Baik, saudara. Kita masuk countdown pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sekarang ni saudara tinggal 6 hari. Tinggal 6 hari lagi, itu hari penamaan calon. Dan 20 hari lagi hari pengundian. Ingat tu saudara? Tinggal 6 hari lagi. Jadi sebab itu, selaku pengurusi atau presiden Pakatan Harapan, bersama dengan gagasan UMNO Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan keyakinannya. Dia kata gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yakin boleh menawan 5 negeri dalam pilihan raya negeri 12 Ogos depan. Itu beliau begitu yakin sewaktu beliau mengumumkan senarai calon-calon Parti Keadilan di Padang Awam Majlis Bandaran Shah Alam malam semalam, saudara. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri, semua itu boleh menjadi kenyataan sekiranya semua pihak dan jentera memberi tumpuan dan fokus sepanjang kempen pilihan raya negeri berlangsung. Jadi katanya saya nak beritahu, daripada laporan yang saya dapat setakat ini, 3 negeri kukuh untuk dipertahankan. 3 negeri itu ialah Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan bulan lalu katanya, saya kata 1 negeri kita tambah. Artinya kalau 1 negeri itu adalah Kedah. Dan sekarang ni ada 2 lagi. Terengganu juga bakal menyusul serta Kelantan. Jadi berhubung dengan calon, Datuk Anwar berkata, beliau ada melakukan beberapa ubah suai, melibatkan 1 atau 2 kursi pada pilihan raya negeri kali ini. Jadi beliau mengulas tentang kursi Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang. Katanya berlaku pertukaran saat akhir melibatkan kerusi itu dengan Batu Tiga. Ya, katanya kadang-kadang keputusan bukan kita setuju semua, tapi kadang-kadang keadaan buntu. Jadi kita terpaksa ada sedikit kesediaan untuk bertolak ansur. Sebab itu kita tukar. Kita ambil Hulu Kelang katanya, dan kita menyerahkan Dun Batu Tiga. Ini antara UMNO dengan keadilan. Bagaimanapun katanya kita ada kebijaksanaan. Kerana kita meletakkan calon di Hulu Kelang sekarang ni seorang tokoh, iaitu yang berani melawan lah katanya, iaitu Puan Juwariah Zulkifli. Beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Bukit Melawati, saudara. Dan melihat dari laporan malam tadi, saudara, bahawa Menteri Besar Selangor dikekalkan untuk bertanding di kawasan Sungai Dua. Sementara itu, penyanyi Hu Yai Hu, iaitu Ultimate, atau nama sebenarnya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman, diletakkan untuk bertanding bagi kawasan Lembah Jaya dalam kawasan Ampang, saudara. Itulah kita lihat. Jadi, saudara, PKR juga memutuskan. Katanya dalam ucapannya, PKR memutuskan bahawa isu tentang pelantikan Menteri Besar Negeri Sembilan, katanya sewajarnya. Itu menurut pandangan beliau sewajarnya. Tapi terpulanglah. Sebab beliau tidak mahu mendahului kuasa Duli Yang Maha Mulia yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Banyak orang tak tahu tu kata poster boy. Tapi kalau istana tak setuju tak boleh juga. Jadi sebab itu Datuk Anwar Ibrahim kata sewajarnya lah dikekalkanlah
Datuk Seri Aminuddin Harun, kerana beliau telah melaksanakan tugas dengan baik sepanjang mentadbir Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi katanya sekarang ini Negeri Sembilan belum membuat apa-apa pengumuman berhubung dengan kedudukan Menteri Besar. Saya merasakan itu sepatutnya lah tak payah nak diumumkan sekarang. Tunggu lepas pilihan raya barulah diumumkan. Kalau sekarang kita umumkan, kalau istana tak bersetuju, susah juga saudara. Itu keadaannya saudara. Saya tidak bersetuju dengan pandangan orang katakan orang ni jadi poster boy. Apa yang berlaku di Johor hari itu saudara jelas. Apabila kita diletakkan Saudara Datuk Hasni sebagai poster boy, tapi akhirnya orang lain jadi menteri besarnya. Kerana kita kena ingat bahawa kuasa mutlak dalam perlantikan Perdana Menteri di bawah artikel 42 Perlembagaan Negara dan Perlembagaan Negeri, iaitu pelantikan Perdana Menteri, pelantikan Menteri Besar, itu adalah kuasa mutlak. Duli Yang Maha Mulia, Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Itu tak boleh dicabar. Itu memang kuasa mutlak. Jadi kadang-kadang kita bolehlah berharapan kalau tuanku, sebab tuanku lebih bijak. Tentulah tuanku dapat mendapat nasihat yang baik dalam perlantikan jawatan Menteri Besar dan juga Perdana Menteri. Tak payahlah kita nak bincangkan soal itu. Saya bersetuju agar isu Menteri Besar ini tidak dijadikan isu sepanjang musim pilihan raya. Dan bagaimanapun saudara, saya nak jelaskan. Banyak selama ini orang mengatakan bahawa keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan pimpinan UMNO, Majlis Tinggi UMNO dan Barisan Nasional untuk bersama dengan Pakatan Harapan itu, banyak orang membuat kritikan. Dan hari ini jelas terbukti saudara bahawa keputusan Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi benar-benar menempati itu usaha untuk mahu memulihkan kembali UMNO di unjuran politik nasional. Sebab ini terbukti saudara, bila pilihan raya kali ini UMNO diberi peruntukan kerusi yang jauh lebih banyak daripada Keadilan Sendiri, Amanah dan DAP. UMNO diberikan sejumlah 108 kerusi, sedangkan Parti Keadilan cuma 61 kerusi dan Amanah 12 kerusi saudara. Jadi cuba bayangkan saudara, kalaulah UMNO atau Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional, apakah jumlah kerusi tersebut dapat diperolehi oleh UMNO untuk ditandingi? Tentulah tidak mungkin saudara, sebab di situ ada PAS, adanya PBM, dan tidak mungkin dapat saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid itu satu tindakan dalam dinamika politik benar-benar bertepatan. Dan saya juga melihat saudara bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau bersama dengan pimpinan dari Pakatan Harapan, mereka jujur apabila menyantuni ikatan persahabatan dengan UMNO. Tidak ada dakwa-dakwi. Sebab itu saya nak bagi tahu pada teman-teman, khususnya ahli UMNO, hentikanlah polemik politik. Kalaulah mungkin kawasan anda diletakkan calon bukan daripada UMNO, mungkin anda tak setuju, tapi kena lihat secara dinamikanya, secara besar. Bukan hanya untuk kawasan kita saja, kena tengok bagaimana berlaku pertukaran dan sebagainya. Ini jelas macam mana berlaku di Ulu Selangor saya. Itu Ulu Bernam, itu kawasan itu memanglah dulu UMNO, tapi sekarang ni diberi pada Amanah dan sebagainya. Ada pertukaran. Jadi kita harus berlapang dada. Saya melihat ada kejujuran dalam Pakatan Harapan. Mereka memberi UMNO untuk bertanding 108 kerusi saudara, bukan main-main ni. Sedangkan Keadilan 61 saja. Amanah pun 31, DAP lebih kurang 44 ke 48 jumlahnya saudara. Jadi saya lihatlah kejujuran itu harus dan perlu disantuni saudara. Jadi di sinilah saya lihat kebijaksanaan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO memimpin parti untuk kembali supaya UMNO ini dilihat kembali berwawasan, kembali segar di hati rakyat. Jadi ya Tuan Mak Semana, memanglah kebenaran tetap bersama dengan bosku. Itu kita tunggu lagi lah saudara. Dia satu persatu ya saudara. Bukan kita boleh santuni semua serentak. Ya saudara, Anwar Ahmad Isa dia kata kencing, jangan tak kencing. Siapa yang kencing siapa? Saya memberi penjelasan. Saya melihat kenyataan saudara. Kalau saudara tak setuju nak buat macam mana? Cuma saya tak setujulah bila saudara meluahkan perkataan kencing dan sebagainya. Saudara mikir betul UMNO milik orang Melayu. Kita bersetuju UMNO milik orang Melayu, bukan milik Zahid Hamidi. Itu betul. Tapi kalaulah kita UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, dapatkah kita menembus rasa malu kita untuk bertanding di kawasan tersebut? Tentu tak boleh. Contohnya macam di Kelantan.
Begitu juga di Terengganu. Begitu juga di Negeri Selangor. Apatah lagi di Kedah. Akhirnya UMNO cuma dapat bertanding dalam 30 kursi, 40 kursi je lah saudara. Kalau itu berlaku macam mana? Di mana martabat maruah kita? Ini keadaannya, saudara fikirlah secara jelas. Saya melihat bahawa ada keikhlasan. Saya bukan nak kata nak temberang apa semua. Saya melihat dia fakta-fakta ini, saudara. Sebab UMNO Barisan Nasional, UMNO lah saya sebut. Memanglah mereka bertanding atas tiket Barisan Nasional. UMNO tidak ada masuk ke gelanggang menggunakan lambang UMNO, tapi Barisan Nasional. Barisan Nasional bertanding 108 kursi. Dan saya lihat dari segi Barisan UMNO ni dia 63% calon muka baru. Pilihan kali ini membabitkan 245 kursi, saudara. 36 kursi di Negeri Sembilan, UMNO bertanding. Semua jumlah kursi 36 kursi semua di Negeri Sembilan, 36. 40 kursi Pulau Pinang. 32 kursi di Terengganu, 45 kursi di Kelantan, 36 kursi di Kedah dan 56 kursi di Selangor. Jumlah semua 245. Daripada 245 kursi itu, Barisan Nasional diizinkan untuk bertanding 15 kursi di Kedah. Bukan main-main, saudara, 15 kursi. 17 kursi di Negeri Sembilan. 27 kursi di Terengganu, 31 kursi di Kelantan, 6 kursi di Pulau Pinang dan 12 kursi sebagaimana yang selalu saya katakan di Selangor. Jadi sekarang ni kita ingatlah saya, daripada jumlah 9,773,571 pengundi, saudara, yang berdaftar, kita harus ingat, di Selangor saja ada 3,747,057 pengundi. Ini daftar dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan saya melihat bahawa saya nampak dengan keadaan begini, saya yakin bahawa UMNO dapat kembali menebus imejnya. Walaupun dengan 12 kursi, insya-Allah saya tak nampak 12 kursi itu kawasan yang bermasalah. Dan di Kedah ada 1,585,000 dan 85 orang pengundi. Di Kelantan ada 1,411,912. Di Pulau Pinang ada 1,234,198 pengundi. Di Terengganu ada 930,894 pengundi. Negeri Sembilan ada 864,425 pengundi. Amanah bertanding 31 kursi, ya saudara. Kan, tapi bagaimanapun dua lagi masih lagi dalam rundingan. Itu demikian menurut kenyataan Datuk Seri Mat Sabu selaku Presiden Amanah dalam sidang medianya hari ini, saudara. Daripada 31 tu anak-anak muda, pengundi calon pemimpin muda sejumlah 7 orang, wanita 7 orang, dan daripada itu 15 orang muka baru. DAP 48 kursi saja daripada 245. Macam mana yang katakan DAP mengawal ataupun menguasai UMNO dan sebagainya, saudara? Ini jelas dilihat. Di Pulau Pinang, kursi yang ditandingi oleh Amanah iaitu di Bayan Lepas dan di Permatang Pasir. Kemudian di Selangor, ada Amanah bertanding 9 kursi, saudara. Itu di Sabak Bernam, Ulu Selangor, yang saya katakan tadi, saudara, Taman Templer, kawasan mereka menang. Batu Tiga ni pertukaran. Pandan Indah, Sungai Ramal, dulu pun mereka menang. Di Seri Serdang, Meru dan Morib. 9 kawasan. UMNO dapat 12, saudara. Di Terengganu, 2. Iaitu di Batu Buruk, di mana mereka meletakkan katanya peguam ni, Saudara Muhammad Zamir Ghazali, dan Ru Rendang, itu Saudara Syuhami Sulaiman. Bagaimanapun, 2 lagi, iaitu di kawasan di Tepuh dan bahagian bandar, masih dalam rundingan. Di Kelantan, Amanah bertanding 7 kursi, iaitu di Kota Lama, Pekalan Pasir, Demit, Tawang, Kaduk, Bukit Panau dan Temangan. Sementara itu di Kedah, saudara. Di Kedah, Amanah meletakkan 9 calon. Di Kota Seputih, di Kuala Nerang, Alor Mengkudu. Alor Mengkudu ni Datuk Mahfuz Omar akan bertanding di situ. Kubang Rotan ni saudara Datuk Syed Ali, insya-Allah. Saya rasa saya nak pergi ke Kubang Rotan, nak melihat kedudukannya nanti tengoklah dalam 2 bulan 3 bulan nanti saya akan pergi selepas penamaan calon di Kubang Rotan, di Pekalan Kundo, di Tokai, Sungai Limau, Belantik dan Kupang. Sementara di Negeri Sembilan 2 kursi saja untuk Amanah, iaitu di Kelawang dan Paroi. Soal macam di Semenyih,
ada perbalahan, orang kata tak setuju dan sebagainya, tapi kepimpinan Pakatan Harapan bersetuju untuk memberikan kepada UMNO. Saya lihat kadang-kadang itulah harmoninya dalam Pakatan Harapan. Sementara itu kita lihat pula saudara dengan PKR sebagaimana yang diumumkan malam tadi. Parti Keadilan Rakyat mengumumkan 58 calon, 61 calon termasuk parlimen di Kuala Terengganu. Dan jelaslah sekarang bagi kerusi parlimen Kuala Terengganu akan ditandingi oleh calon dari Parti Keadilan. Saudara ini Zan, sahabat saya tu saya. Dia bertanding di situ mewakili Pakatan Harapan. Bagaimanapun nampak gayanya Parti Keadilan menggugurkan 7 penyandang di Pulau Pinang dah. Antaranya lah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin. Dia tak bertanding lah sebab dia dah dapat senator. Kemudian menjadi dan 7 muka baru lah dalam tu. Selain daripada Datuk Seri Saifuddin, turut digugur adalah Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Datuk IR Insinyur Ahmad Zaikuddin, Esko Perdagangan Dalam Negeri dan Antarabangsa Haluan Pengguna, Datuk Halim Husin. Turut tidak dicalonkan itu Esko Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Dr. Norella Arifin, dan Timbalan yang dipertua Dewan Undangan Negeri, Datuk Dr. Amar Pretal Abdullah. Jadi penyandang kerusi Dun Teluk Air Tawar, Datuk Mustafa Kamal juga digugurkan bersama dengan penyandang di Dun Kebun Bunga itu Jason On Kang Lee. Jadi reti saudara, Parti Keadilan mengekalkan 5 orang je muka lama yang diberi peluang untuk mempertahankan kedudukannya, iaitu Saudara Muhammad Tuah Ismail bagi Dun Pulau Betung, Lee Kai Lun di Macang Bubuk, Gui Xiao Leong Bukit Tengah, Goh Chun Ik di Bukit Tambun, dan A. Kumaresan di Batu Uban di Batu Uban saudara. 5 saja. Jadi 8 muka baru itu Zainuddin Muhammad di Pinang Tunggal, Mohsin Mat Syarif di Teluk Air Tawar, Johari Kasim Seberang Jaya, Rosidi Husin di Penanti, Nur Hidayah Cik Ros Sungai Bakap, Lee Bun Hyong itu di Kebun Bunga, Fahmi Zainal di Pantai Jerjak, dan Profesor Dr. Muhammad Abdul Hamid di Batu Maung. Jadi sekarang secaranya secara keseluruhannya Parti Keadilan akan bertanding 13 kursi di Dun di Pulau Pinang. Sedangkan dalam pilihan raya dulu PKR menang 12 kursi daripada 40 kursi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. DAP pula 19 kursi dan Amanah 2 kursi. Bagaimanapun penyandang kursi Dun Seberang Jaya Dr. Afif Bahardin, dia menyertai bersatu, tapi bagaimanapun kursi tersebut disiapkan kosong, maka letakkan calon yang baru. Saudara, itu kedudukan senarai-senarai calon yang diumumkan. Saya dengar ni, tengoklah Ahmad Yazudin Norella dia laporkan pertandingan kursi mereka di jadi 61 lah calon daripada Parti Keadilan ni sekarang. Baik saudara, kita tengok calon-calon yang ditandingkan itu 20 orang di Selangor. Banyak orang bertanya bagaimana kedudukan keadilan di Selangor. Selangor dia masih mengekalkan rentaknya iaitu 20. Dulu tak silap saya 21 ke 22. Tapi Selangor Parti Keadilan bertanding itu Permatang, Saudara Muhammad Yahya Mat Syari, Bukit Melawati. Bukit Melawati inilah yang ditukarkan dengan Juhariah. Dia bertanding di Lembah Jaya saudara. Bukit Melawati ditukar kepada Tiban Subramaniam. Ijuk Hamidi Abdul Manan. Ijuk ni kawasan memang kawasan keadilan dulu pun daripada zaman Tan Sri Khalid lagi saudara. Rawang Chua Wikiat, dia keadilan ni saudara. Dia bukan hanya calon-calon daripada Melayu, dia mengandungi calon daripada keturunan India dan Cina. UMNO saja yang UMNO dan Amanah saja yang solid UMNO saudara. Melayu. Di Rawang Chua Wikiat, Sungai Tua Datuk Seri Amiruddin sendiri selaku Menteri Besar. Ulu Kelang, ini Johawariah yang akan bertanding di Ulu Kelang. Bukit Antarabangsa Muhammad Kamri Kamarudin. Lembah Jaya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman. Kajang David Cheong. Sri Setia Famingah. Taman Medan Ahmad Akhir. Bukit Lanjan, Bukit Lanjan ni ganti orang baru saudara. Tidak lagi Elizabeth Wong. Bukit Lanjan itu Puan Pei. Paya Jaras Khairuddin Osman. Kota Damansara juga orang baru itu Amin bin Yazid. Kota Anggrek Najwan Hilmi. Sementa Ermi Afishah Azizi. Pelabuhan Kelang Azmizam Zaman Huri.
Sentosa, Gunaraja R. George, Sungai Kandis, Zawawi Ahmad dan Tanjung Sepat, Saudara Burhan Aman Shah. Jadi reti saudara 20 di Negeri Selangor akan ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Keadilan. Di Negeri Sembilan, 6 kursi saja. UMNO 17. 6 kursi itu di Chuah. Chuah itu Yu Bun Lai. Di Sikamat, itu Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Di Ampangan, Tengku Zamrah binti Tengku Sulaiman. Di Pilah, Nur Zunita Begum. Di Dun Labu, Ismail Ahmad. Dan Seri Tanjung, Dr. Raja Sikaran. Itu 6 kursi saudara. Di Pulau Pinang, Pinang Tenggak, 13 kursi iaitu Pinang Tunggal, Zainuddin Ahmad. Teluk Air Tawar, Muhsin Mat Syarif. Seberang Jaya, Johari Kasim. Penanti, Ustaz Roshidi Husin. Macang Bubuk, Lee Kai Lun. Bukit Tengah, Gau Ziao Leong. Bukit Tambun, Goh Chun Ek. Sungai Bakap, Nur Hidayah. Kebun Bunga, Lee Bun Hyung. Batu Uban, Kumaresan Armugam. Pantai Jerjak, Fahmi Zainul. Batu Maung, Profesor Dr. Muhammad Abdul Hamid. Dan juga Pulau Betung, iaitu Muhammad Tuha Ismail. Di Negeri Kedah, Keadilan bertanding sejumlah 10 kursi. Iaitu di Kuah, Ahmad Fauzi bin Cik. Di Langkawi, Kuah Langkawi, Ahmad Fauzi. Kemudian Jitra, Sabrina Ahmad. Bukit Pinang, Datuk Azhir bin Mazin. Suka Menanti, Zamri Yusof. Firdaus Johari di Gurun. Bukit Selambau, Suntaraju. Kemudian Bakar Arang, Loh Wicai, di Sidam, di Lunas, itu Cikgu Syamsul Anwar, serta di Kulim, Teh Liang Ong. Serta keadilan dia, calon-calon dia bercampur. Keturunan Melayu, India dan Cina, saudara. Di Kelantan, tempat-tempat yang ditandingi oleh keadilan itu di Pasir Pekan, Zaman Syahari. Di Panco, Syed Ali Dustir, Syed Mak Zain. Di Cetok, Izzat Hanuzi. Pasir Tumbuh, Naziratun Aini, wanita, saudara. Begitu juga Limbungan, Dr. Samsudin Al-Ghani. Dan Mengkebang, Saudara Syukri Ishak. Terengganu, Dewan Parlimennya ialah Saudara Muhammad Azan Ismail. Beliau merupakan bekas pernah jadi ahli parlimen kawasan di Kuantan. Bukan, Indra Mahkota satu ketika dahulu sebelum dipindahkan ke Terengganu dan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri. Kali ini bertanding lagi, tapi tidak sebagai ahli DUN. Beliau akan bertanding sebagai ahli parlimen di Parlimen Kuala Terengganu yang dikosongkan kesan daripada mahkamah memutuskan ahli yang dimenangi oleh PAS itu Datuk Amjad itu dikatakan tidak sahlah kerana adanya rasuah politik. Di Wakak Mempelam, Wan Muhammad Haikal Wan Ghazali. Di Mane, Saudara Muhammad bin Jusuh. Dan di Surah Osman bin Umar. 3 saja, saudara, PKR. Jadi dalam keadaan begini, saudara, macam mana yang kita nak katakan bahawa kedudukan, keadilan tidak menyantuni UMNO? Ini yang saya katakan dari awal tadi, saudara. Saya kadang-kadang saya hairan bagaimana orang boleh melontarkan kenyataan yang bukan-bukan. Kononnya UMNO ni punah, tidak ada penghormatan. Sekarang ni, bila bersama dengan Pakatan Harapan, martabat UMNO sudah dilihat lain, saya. Dan saya berkeyakinan untuk kali ini, seandainya warga UMNO bergerak untuk mencari pengaruhnya, saya rasa tidak ada masalah sebab pengundi-pengundi daripada Pakatan Rakyat ataupun Parti Keadilan, Amanah, mereka setia. Saudara, begitu juga dengan DAP. Pengundi-pengundi ini tentulah mereka akan menyokong calon-calon yang diturunkan oleh UMNO atas semangat kesetiaan dalam Pakatan Perpaduan ini. Terpulang pada warga UMNO. Kalau warga UMNO semua betul berusaha, saya rasa kemenangan menyerlah. Di mana-mana pun mereka bertanding, tak ada masalah. Sebab dulu berlaku pertandingan 3 penjuru. Saudara Nur Azim Izam, saya tak tahu macam tak tahulah, saya belum dapat. Ini tadi Nur Azam Izam, dia kata salam takziah untuk keluarga Datuk Seri Salahuddin Ayub. Saya tak boleh bagi, saudara boleh tulis begitu. Tapi saya nak beri menjelaskan dalam kedudukan hari ini, UMNO boleh make a comeback. UMNO nampak dilihat boleh mendahului rakan-rakannya dalam Pakatan Harapan. Jadi macam mana orang mengatakan UMNO ditawan oleh DAP? Saya di sinilah saya rasa
berlakunya kebijaksanaan Presiden UMNO membawa bahtera UMNO ini untuk kembali setelah kita jatuh terterap begitu teruk. Memang pun pilihan raya PRU yang ke-15 dulu, saudara, ya, Yan, Saudara Sufian, dulu pilihan raya ke-15 dulu, UMNO dilihat kursi-kursi parlimen memanglah tidak dijangkakan. Memang tergolek dok, saudara. Kita cuma ada 26 kursi saja UMNO menang. Tapi apakah untuk pilihan raya di 6 buah negeri ini UMNO mampu untuk menebus kembali? Terpulang pada warga UMNO sendiri. Tapi kalau masing-masing meletakkan kepentingan diri, meletakkan untuk kalau aku tak dapat, orang lain tak payah dapat, itu rosaklah, saudara. Dan saya yakin dengan calon-calon yang diturun kali ini, saudara dia kata Salahuddin Ayub meninggal 9.20 tadi. Saya belum dapat laporan di saudara. Mungkin telefon saya semua penuh ni. Jadi mungkin saya akan berbincang besok lah, saudara. Kalau benar meninggal, kita sedekahkan Al-Fatihah. Jadi saya tak boleh nak nyatakan sekarang. Saudara boleh menyatakan begitu, ya, saudara. Ini MD, saudara M. Azman Man, saya dah terima dari WhatsApp, dari grup info, dari Buletin TV3. Saya selagi tak dinyatakan saudara Sufian Aziz Salahuddin Ayub meninggal sebentar tadi, 9.20 tadi. Memang pun tadi, saudara, saya difahamkan bahawa doktor akan datang jam 9. Keluarga kepada Datuk Salahuddin, mereka dah pun reda. Sebab itu bekalan oksigen apa semua tu dah, saya tak tahulah keadaan macam mana, saudara. Tetapi nampak gaya kalau itu keadaannya, saya dengar sekejap lagi, saudara. Kita tengok dulu macam mana keputusan daripada media. Ini paling penting, saudara. Kalau ada benda tu, okeylah tu. Kalau berita terkini, ini daripada berita harian. Berita harian mengesahkan. Menurut berita harian hari ini, saudara, dia kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub meninggal dunia di Hospital Sultan Bahiyah malam ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Pulai, Johor, selama 2 penggal, meninggal dunia jam 9.23. Mana 9.23 baru lebih kurang dalam 40 minit tadilah, saudara. Ketika masih dalam rawatan rapi Hospital Sultan Bahiyah. Kematian beliau diumumkan oleh anaknya, itu Fatihah Salahuddin, menerusi perkongsian di Facebook. Duka cita dimaklumkan, ketua keluarga kami, Salahuddin Ayub, telah menghadap ilahi pada jam 9.23 malam. Ya, saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman kalau boleh. Kenapa tidak dah dapat berita ini? Sohehlah dari berita harian katanya bahawa selaku beliau juga timbalan Presiden UMNO sebenarnya dimasukkan dalam kecemasan pada hospital kecemasan semalam. Kemarin, hari Jumaat, dan rawatan keselamatan itu dilakukan dengan melakukan pembedahan, mengalami pendarahan otak, saudara. Beliau kemudiannya menjalani pembedahan pada pagi Sabtu sebelum ditidurkan di bawah pengawasan rapi pakar pembedahan dan perubatan SSP. Selain ahli keluarga terdekat, antara kenamaan turut menziarahi Datuk Seri Salahuddin malam ini ialah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, yang juga Presiden UMNO, dan juga Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Menteri Kesihatan dari situ tu mana sahlah, saudara. Walaupun pada awalnya Dr. Zaliha berkata pembedahan lalu oleh Datuk Seri Salahuddin berjaya, tapi berada di bawah ICU. Sementara itu, Siswa Akbar Datuk Seri Salahuddin Syakirin Husnal dalam kenyataannya berkata jenazah Allahyarham sedang diuruskan untuk dihantar pulang ke rumah ibunya di Kampung Serkat dekat Tanjung Piai. Secara memang betul pun. Itu hari saya pergi ke Tanjung Piai dalam musim pilihan raya negeri di Johor. Saya tahu di mana letaknya rumah Allahyarham di Tanjung Piai, berampiran dengan rumah ahli Dewan Negeri Datuk Jeffrey Din, saudara. Pihak keluarga Allahyarham ingin merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih tinggal pada semua pihak atas doa dan ingatan yang diberikan terhadap Allahyarham selama ini. Saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman, kenapa tidak kita sama-samalah menyedekahkan surah Al-Fatihah bagi mengiringi perjalanan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub menemui yang abadi, saudara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Waladdallin. Amin. Saudara, itulah perjalanan hidup kita ini. Hidup penenangnya adalah kematian. Saudara, dalam kesedihan ini saya rasa cukup setakat ini dulu saudara untuk saya membicarakan soalnya. Mungkin besok kita sambung semula. Dan saudara, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan jagalah keluarga kita, jagalah diri kita. Bersamalah kita menjaga negara kita ini agar sentiasa dalam rahmah ilahi. Yang pergi tetap pergi, kita doakan agar roh Allahyarham saudara Datuk Seri Salihuddin Ayub ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan semua amalannya diterima oleh Allah serta diampunkanlah segala dosa-dosanya. Terima kasih. Selamat malam.